Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafri bin Muhammad Nuruddin. Nombor matrik D222-15097. Okay. Nama saya Muhammad Aiman bin Jamaluddin. Nombor matrik D21314533. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adi Farhan bin Muhammad Azmi, nombor matrik D21314035. Nama saya Muhammad Fikri Haziq bin Muhammad Faisal, nombor matrik D19312123. Nama saya Wan Ahmad Zafran bin Zaharim, nombor matrik D17310324. Nama saya Ermi Izari bin Cik Zaini, nombor matrik saya D22114932. Assalamualaikum bang. Nak minta masa saya boleh tak? Okey. Sebelum tu nak tanya nama abang apa? Abdul Mani Hakimi. Okey, hari ni kita orang nak tanya pasal untuk sasiar dan keterampilan. Assalamualaikum. Kami yang dari kumpulan Sasiah dan Keterampilan. Boleh saya tahu nama? Fakrul. Oh, Fakrul. Okey, hari ini kami nak tanya beberapa soalan. Assalamualaikum bang. Saya nak pinjam masa abang sikit boleh tak? Boleh, insyaAllah baik. Okey, pertama saya nak tanya nama abang dulu. Nama saya Muhammad Hanif. Assalamualaikum bang. Saya dari kelas Asia. Boleh tak saya nak interview sikit? Interview, okey. Boleh? Sebelum tu boleh tak kenalkan diri abang? Okey, saya Muhammad Fahmi bin Osman lah. Muhammad Fahmi bin Osman. Yang mana saya asal Ampang, Kuala Lumpur, tapi sekarang saya bekerja dekat sinilah. Buka ITI Fredo ni dekat Kuala Kangsar. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kumpulan Sasiah Keterampilan ingin interview sikit abang. Boleh? InsyaAllah boleh. Okey, hari ni kita orang nak tanya pasal untuk sasiar dan keterampilan. Okey, jadi yang first saya nak tanya abang, definisi akhlak tu apa bang? Apa yang saya faham, definisi akhlak ni satu bentuk tingkah laku ataupun personality yang mencerminkan diri seseorang tu lah. Okey. Okey, apakah definisi akhlak? Definisi akhlak itu adalah sesuatu kata apa sifat yang tertanam dalam diri kita, iaitu sifat yang baik. Yang orang kata apa, kalau kata orang yang baik dengan kita baik dengan orang kata apa, itulah sifat akhlak. Orang kata akhlak ni kita, kalau kita faham, dia terbahagi kepada dua, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Jadi kalau kata kita sebagai seorang insan, seorang manusia, kita harus menanamkan sifat yang terpuji, iaitu sifat yang orang kata macam, kalau kata contohnya, kalau kata kita nampak sampah, kita kutip, kita buang atas sampah. Lepas tu kita bersopan santun dengan orang. Macam itulah dia. Okay, saya nak tanya ni, definisi akhlak bagi individu apa? Okey, kalau daripada segi bahasanya akhlak tu kan, boleh saya katakan dia sebagai tingkah laku lah, umum, secara umum lah bahasa. Tapi kalau daripada segi istilahnya perilaku yang baik, menurut Islam lah. Okey. Soalan pertama saya nak tanya, apakah definisi akhlak bagi abang? Okey, definisi akhlak bagi saya, akhlak adalah satu luaran macam sifat luaran kita yang terhasil daripada keadaan, mengikut keadaan hati kita lah, macam tu. Baik. Okay, soalan pertama, apakah maksud akhlak? Definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah satu sifat yang tertanam dalam jiwa yang akan mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan fikiran terlebih dahulu. Okey, soalan yang kedua saya nak tanya, apakah punca keruntuhan akhlak? Bagi saya, antara punca keruntuhan akhlak itu first kali faktor dari segi keluarga itu sendiri, iaitu keruntuhan institusi keluarga. Kedua iaitu masalah sosial ini berlaku, ataupun keruntuhan akhlak ini berlaku disebabkan oleh pengaruh media massa yang buruk, dan juga punca lain ataupun faktor lain yang itu disebabkan oleh pengaruh media sosial itu sendiri. Okey. Okey,
Okey, soalan kedua, apakah punca keruntuhan akhlak? Punca keruntuhan akhlak kalau katakan saya boleh katakan salah satunya daripada ibu bapa sendirilah. Yang mana ibu bapa tu dia tak, orang kata apa, dia tak memantau anak-anak dia. Ada dia biarkan anak-anak dia begitu saja. Dia tak tengokkan anak dia tu apa yang anak dia buat benda yang baik ataupun yang jahat. Yang kedua dia kalau kata saya adalah daripada hiburan. Sebab apa kadang-kadang hiburan ni kita kena tengok juga adakah hiburan yang melalaikan ataupun tidak. Kalau kata hiburan yang melalaikan, itu ya dia akan jadi akan memupuk sifat akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Lagi satu daripada segi media masa, sebab kadang-kadang kita ni di zaman era globalisasi sekarang ni, iaitu di mana semua benda maklumat kita dapat melalui hujung jari. Kita tak ada tapisan untuk semua benda tu. Okey. Okey, yang kedua saya nak tanya pasal keruntuhan akhlak terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Okey, keruntuhan akhlak ni saya tak boleh lah nak salahkan berdasarkan keluarga je. Pada saya benda ni datang pada nilai diri sendiri. Bila mana kalau keluarga bagi sepenuhnya akhlak yang baik, tunjuk ajar baik pun, kalau diri sendiri tak ikut pun belum tentu juga kan. Jadi kita kena tengok daripada semua segi aspek, individu, keluarga dan masyarakat lah sekali. Tak boleh kita nak salahkan semua pihak. Kita kena salahkan berdasarkan dari mana pokok asalnya benda tu runtuh, akhlak tu runtuh. Soalan kedua pula, bagi abang apakah punca keruntuhan akhlak? Punca keruntuhan akhlak ada banyak, ada beberapa sebab. Salah satu sebab dia yang pertama sekali hubungan dengan Tuhan lah. Yang mana mungkin ada yang tak jaga ibadat dengan Tuhan ke, tinggal semain waktu contohnya. Dan antara sebab lain juga keruntuhan akhlak ni boleh jadi pengaruh media sosial, pengaruh rakan sebaya, dan juga ada lagi contoh-contoh seperti pengaruh trend-trend sepertinya lah, media sosial dan sebagainya, macam tu lah. Okey, baik. Soalan kedua, apakah punca keruntuhan akhlak? Di antara punca keruntuhan akhlak boleh dibahagikan kepada dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah individu sendiri. Individu sendiri kadang-kadang mereka tersalah untuk memilih kawan dan terpengaruh pada media sosial yang akan menyebabkan akhlak semakin tipis sendiri. Yang kedua boleh dikatakan dari aspek keluarga, sebab keluarga juga adalah sebagai role model, iaitu ibu bapa. Jika ibu bapa menunjukkan peranan yang tidak baik, maka dia akan terus diserap oleh anak-anak dan akan menyebabkan anak-anak mempengaruhi rakan-rakan lain untuk mengurangkan akhlak dalam diri mereka. Ni soalan saya yang ketiga bang. Apakah keburukan runtuhnya akhlak tu terhadap semua masyarakat? Bagi saya, keruntuhan akhlak ni menyebabkan masyarakat itu porak-poranda, iaitu di mana masyarakat tidak berfungsi dengan baik kerana berlakunya masalah sosial disebabkan oleh keruntuhan akhlak, dan juga menyebabkan gejala seperti jenayah meningkat dan juga menyebabkan institusi kekeluargaan dan juga dalam masyarakat itu tidak berfungsi dengan baik. Soalan ketiga, apakah keburukan keruntuhan akhlak terhadap individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara? Okey, daripada kalau katakan daripada segi punca keruntuhan akhlak, apa yang sebab dia kepada itu, yang pertama sekali kalau kata dari segi individu, kita akan tampaklah individu tu akan dipandang hina dah, kata orang kata kan. Daripada hina, orang tak akan pandang dia dengan baik lah. Daripada segi komuniti pula, orang sekeliling dia pun akan menjauhkan diri daripada dia. Dan juga lagi apa? Komuniti, masyarakat dan negara. Kalau kata masyarakat pula samalah. Masyarakat pun akan menjauhkan diri daripada mereka, dan juga daripada negara. Negara tu, ketamadunan negara tu akan runtuh. Di mana sebuah negara ni akan memandang negara ini dipandang orang kata apa? Oh, ni penduduk negara ni semuanya teruk semuanya. Jadi orang kata apa, persepsi negara tu akan berubah terhadap negara ni lah. Okey, soalan seterusnya, bagi abang kan, apakah kedudukan keruntuhan akhlak terhadap individu, keluarga, lepas tu komuniti atau masyarakat dan negara? Okey, keburukan keruntuhan akhlak terhadap individu, yang pertama sekali, orang yang mempunyai akhlak yang teruk ni,
dia ni selalunya sukar untuk mendapat kepercayaan orang lah, individu seperti ini. Dan juga bila mana dia sukar untuk dapat kepercayaan orang, dalam dia melakukan apa-apa urusan dia akan mengalami kesukaran lah, sebab orang tak percaya dekat dia kan, untuk dia buat apa percaya. Dan juga dalam masyarakat pula, keruntuhan-keruntuhan akhlak ni sebenarnya dia boleh memberi kesan daripada segi mungkin juga dia boleh mendatangkan mudarat-mudarat seperti kecurian apa semua tu kan. Keruntuhan akhlak ni maknanya masyarakat tu mungkin akan tergugat lah kepada dia, mungkin disebabkan keruntuhan akhlak dia tu sesuatu masyarakat tu boleh rosak lah, boleh jadi huru-hara macam tu, sebabkan kejahatan-kejahatan yang dia buat disebabkan keruntuhan akhlak dia tu lah. Daripada segi negara lah, daripada segi negara, masalah keruntuhan akhlak ni kalau kata ramai sangat rakyat yang runtuh akhlaknya dalam sesebuah negara ni, itu mereka akan mengalami kesukaran untuk membangunkan sesebuah negara itulah, sebab keruntuhan akhlak maknanya disiplin semua tak ada. Dia jadi urusan-urusan bab-bab kenegaraan ni dia menjadi lebih haruk piluk, orang haruk pikuk macam itulah, dan juga memudahkanlah penjajahan. Daripada bila dah huru-hara tu negara tu, dia penjajahan luaran tu senang nak capai. Mungkin penjajahan dia bukan setakat daripada segi ketenteraan semata-mata, mungkin penjajahan minda dan sebagainya lah. Okey, baik. Apakah keburukan keruntuhan akhlak terhadap individu? Keruntuhan akhlak terhadap individu boleh menyebabkan seseorang itu hilangnya perasaan takut kepada Allah, yakni merasa seronok untuk melakukan maksiat dan merasa berat untuk melakukan ibadat. Okay, ini soalan saya keempat. Macam mana cara kita nak menangani runtuhnya akhlak dalam masyarakat setempat ni, apa pandangan abang? First kali kita kena tengok dari segi peranan keluarga itu sendiri, iaitu ibu bapa kena memainkan peranan untuk mendidik anak dan juga membantu. Dari segi masyarakat juga kena membantu melihat kepada jenayah ataupun isu keruntuhan akhlak ni mungkin disebabkan oleh peranan sekolah, peranan keluarga, masyarakat dan juga ibu bapa itu sendiri. Soalan yang terusnya, apakah cara menangani keruntuhan akhlak terhadap individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara? Okey, kalau kata cara untuk melindunginya tu, kita boleh katakan ibu bapa kena ambil main peranan lah. Kan? Sebab ibu bapa tu akan membentuk anak-anak tu akan jadi apa? Seperti mana kalau kata dalam pepatah Melayu mengatakan bahawa bagaimana kuih begitulah acuan dia. Okey. Daripada yang kedua adalah guru. Guru akan mendidik anak-anak itu. Kalau kata guru tu gagal mendidik anak-anak itu menjadi insan yang baik, maka murid-muridnya pun tak akan jadi yang baik. Okey, kalau yang ketiga adalah masyarakatlah itu dengan memaintenkan amal ma'ruf nahi mungkar. Okey, masyarakat juga perlu mengambil inisiatif untuk menegur masyarakat mereka, komuniti mereka itulah. Kalau untuk kalau kata kita kena buat ni, kita kena tegur. Itu aja. Itu pada saya. Soalan yang seterusnya yang ketiga. Okey, abang boleh bagi tak cara menangani akhlak dari segi negara, masyarakat ataupun individu? Okey, berkenaan dengan akhlak ni kita tengok daripada sumber yang asal lah, daripada Al-Quran dan hadis. Lepas tu kita pula ada contoh ikutan yang baik, itu Nabi kita kan, Muhammad. Baik, kita boleh ikutlah cara dia macam mana. Sebab kalau kita ikut cara orang putih atau cara barat, mereka mungkin ada moral tapi betul ada akhlak. Tapi bila mana orang yang tu ada akhlak, insya-Allah dia moral dia pun moral yang baik lah. Tu pada saya. Soalan seterusnya. Apakah cara menangani keruntuhan akhlak terhadap individu, keluarga, komuniti atau masyarakat dan negara? Okey, terhadap individu, first kali kalau kita tengok cara untuk mengatasinya, first kali kita pergi kepada dalam ibu bapa lah kan. Ibu bapa kita ni, kalau kita tengok sebagai ibu bapa, penting untuk dia menunjukkan, mengajarkan anak-anak adalah cara akhlak yang betul dan sebagainya. Dan penting untuk ibu bapa memantau dengan siapa anak-anak kita, rakan-rakan anak-anak kita lah kena pantau kan. Dan juga daripada segi guru di sekolah pun boleh juga. Kalau mungkin kadang-kadang setengah mak ayah tu dia tak ada masa sangat dengan anak-anak dia, jadi guru-guru di sekolah pun perlu juga memupuk, mengajarkan akhlak yang baiklah kepada anak-anak. Dan penting juga untuk sama-sama mencegah keruntuhan akhlak ni dari segi kalau dalam masyarakat tu
kalau kita nampak orang-orang ada di sekitar masyarakat kita ni yang melakukan keruntuhan akhlak, contohnya apa-apa benda yang dia buat tu, mungkin kita laporkan kepada pihak-pihak yang tertentu lah. Okay, baik. Soalan seterusnya, apakah cara menangani keruntuhan akhlak terhadap individu? Di antara cara untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam individu ialah individu sendiri perlu mencari dan memahami maksud akhlak dan mempraktikkan akhlak dalam kehidupan seharian, bermula pada akhlak yang kecil hinggalah kepada perkara-perkara yang besar yang melibatkan akhlak. Ni soalan saya yang terakhir lah bang. Macam mana kita nak mendidik seseorang tu daripada dia punya akhlak dia tu boleh runtuh. Okey. Maksudnya? Cara kita, macam contohlah, macam ibu bapa ke, cara dia untuk mendidik anak-anak supaya akhlak dia tak runtuh lah. First sekali, ibu bapa tu sendiri kena jadi role model ataupun ikutan. Dia kena jadi contoh teladan yang baik pada anak-anak. Dan juga kedua, ibu bapa tu sendiri kena cuba untuk mengajarkan adab-adab tertib yang baik di dalam keluarga, dan juga menyelitkan unsur-unsur agama ataupun mengajar sedikit ataupun sebaik mungkin kepada anak-anak ini dengan input-input agama yang menerapkan soal akhlak, soal adab, dan juga apa-apa perkara yang lebih ke arah positif. Okey, yang tu je soalan saya. Okey, terima kasih bang. Okey, terima kasih sebab bagi masa. Okey. Okey, soalan yang terakhir sekali, bagaimana nak mendidik individu, ahli keluarga dan masyarakat untuk menjadi insan yang berakhlak? Boleh ulang balik soalan? Bagaimana mendidik individu, ahli keluarga dan masyarakat untuk menjadi insan yang berakhlak? Untuk mendidik ya. Untuk mendidikkannya, kalau kata jawapan saya, itu adalah didikan agama lah. Agama yang baik akan melahirkan insan yang baik. Okey, kalau kata kita gagal untuk memahami agama, tazkiyatun nafs ataupun penyucian jiwa, kita takkan dapat akhlak yang baik itu, kita takkan jadi insan yang baik. Itu sajalah. Okey, terima kasih kerana menjawab persoalan saya. Okey. Okey, salam. Okey, soalan yang terakhir nak tanya. Abang boleh bagi tak bagaimana cara mendidik individu untuk jadi akhlak yang lebih baik, macam insan jadi yang lebih baik? Okey, berkenaan jadi insan yang baik untuk individu ni, pada saya dia kena nilai diri sendiri balik, dia tengok mana yang dia kurang. Contohnya, mungkinlah orang tu dia pandai, dia bijak kan, dia dalam kelas dia power lah kan, boleh pandai, tapi belum tentu dia ada akhlak yang baik. Dan orang yang akhlak yang baik tu pun dia pun belum tentu dijamin syurga kan. Tapi bila mana kita berakhlak baik, kita ikhlas, kita buat semua benda tu kerana Allah, insya-Allah lah kita akan dapat ganjaran yang sepatutnya daripada Allah SWT. Jadi berkenaan dengan akhlak yang baik ini, kita kena maksudnya kita kena pandai lah, kita kena pandai. Kita tak boleh lah kita nak buat sesuka hati kita je, kita kena ikut berdasarkan landasan Islam. Macam itulah. Okey bang, terima kasih banyak bang bagi masa dengan kita orang. Terima kasih. Soalan yang last ya. Bagaimana mendidik individu, ahli keluarga dan masyarakat untuk menjadi insan yang berakhlak? Mendidik individu, masyarakat dan keluarga. Bagaimana cara? Boleh ulang soalan? Bagaimana mendidik individu, ahli keluarga dan masyarakat untuk menjadi insan yang berakhlak? Okey, first kali kita kembalilah kepada aspek agama lah. Didikan agama tu kena betul-betul mantap. Kalau kata kita tak dapat nak didik ahli keluarga kita ke, kita hantar diorang kepada guru-guru agama yang boleh didik tentang akhlak dan sebagainya. Begitu juga diri kita, kalau kata kita ni tak ada guru, kita boleh cari guru lah yang boleh mendidik kita untuk memperbaiki akhlak kita. Sebab kadang-kadang kita tak nampak kesilapan-kesilapan yang kita lakukan tu. Dan juga kalau macam dari segi sudut negara sendiri, kerajaan sendiri boleh melancarkan program-program yang mana kalau kita tengok sekarang ni ada program-program seperti untuk pelajar-pelajar yang orang kata
yang masuk sekolah tunai bakti dan sebagainya. Tu salah satulah kita tengok yang kerajaan lakukan kan, yang pelajar-pelajar yang masalah keruntun akhlak yang melampau ni dia orang letak dalam satu-satu sekolah tu. Tu juga boleh lakukan, dan dalam sekolah-sekolah macam tu boleh buat satu program untuk pembaikan akhlak dan sebagainya lah. Kita tengok. Terima kasih abang. Okey. Dapat interview abang. Okey, sama-sama. Terima kasih jugalah sebab sudi datang kat tempat abang untuk interview. Soalan terakhir, bagaimana mendidik individu untuk menjadi insan baik? Cara untuk mendidik individu agar terus menerapkan akhlak dalam diri adalah sebagaimana sekarang zaman semakin maju dan banyak pendidikan-pendidikan formal yang terdapat di negara kita. Individu boleh juga mempelajari dalam mendengar kuliah di masjid untuk menerapkan diri, dan individu juga perlu berusaha untuk mengawal diri daripada melakukan perkara yang buruk yang menyebabkan akhlak semakin tipis, dan sentiasa istiqamah dan konsisten untuk memperbaiki diri, insyaAllah. Terima kasih bang. Okay, terima kasih bang.